Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan? Saya doakan agar semuanya mendapat rahmatan dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya terpanggil kali ini untuk membuat rakaman dan ingin menyentuh lagi sekali isu yang berkaitan tinggal sebumbung. Ini disebabkan saya melihat ada percubaan di dalam medan, saya kata medan, medan orang yang memperkatakan isu poligami ini lagi sekali cuba membawa perhatian umum tentang isu tinggal sebumbung. Malah kali ini isu yang ditimbulkan seolah-olah ini adalah satu perilaku bid'ah, perilaku bid'ah yang dilakukan oleh pengamal-pengamal poligami yang menghimpunkan isteri-isterinya tinggal sebumbung. Saya dah jangka isu ni akan timbul. Malah memang saya menjangkakan isu ni akan ditimbulkan oleh orang-orang yang terdekat dengan saya, orang-orang yang dah kenal luar dalam kehidupan rumah tangga saya. Kenapa saya? Kerana saya adalah orang yang bercakap terhadap isu-isu poligami. Jadi mungkin bila dah sampai satu tahap percakapan saya itu mungkin annoying agaknya, tak tahan dengar dah, maka sampai masalah mereka-mereka yang ada kapasiti tertentu membuat satu tindak balas terhadap apa yang saya perkatakan itu. Ramai orang menganggap saya bercakap tentang diri saya sendiri. Ini salah faham yang sangat-sangat ingin saya perbetulkan. Saya jauh sekali nak memperkatakan tentang perilaku diri sendiri. Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu memang saya kena menjadikan contoh diri sendiri juga, selain daripada contoh-contoh orang lain yang banyak juga saya ambil dalam saya menjadi bahan percakapan saya. Itu tak dinafikan, tetapi itu bukan bermakna saya nak bercakap berkaitan dengan perihal rumah tangga poligami yang saya alami sendiri. Saya nyatakan saya bercakap tentang poligami kerana tercetusnya rasa terkilan atau rasa melihat bahawa syariat poligami sekarang ini sudah jauh tersimpang. Maka mesti ada satu orang atau satu kumpulan orang untuk cuba mengimbangi kesilapan itu. Berjaya tak berjaya lain cerita, tetapi usaha mesti ada. Jadi atas dasar itu saya bercakap. So itu kena jelas sebab-sebab kenapa saya bercakap. Yang keduanya, apabila saya bercakap, saya tidak harus dilihat bercakap tentang seolah-olah membawa satu ajaran baru dalam agama. Saya tak bercakap dalam bentuk membawa ajaran baru. Apa yang saya cakap adalah semuanya perkara-perkara yang selari dengan syariat, yang ada dalam sirah Rasul, yang memenuhi tuntutan maqasid syariat. Banyak kali saya sebut berkaitan dengan isu maqasid syariat. Kenapa isu maqasid syariat ni perlu saya tekan dan saya timbulkan? Kerana masyarakat kita, masyarakat Malaysia dah terlalu terbiasa dengan pendekatan hukum. Apakah hukumnya itu dilakukan, apakah hukumnya ini dilaksanakan. Saya
tak tahulah nak macam mana nak bagi nampak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian betapa pendekatan hukum ni pendekatan yang merugikan kita. Kenapa kita rasa rugi? Kerana kita adalah orang yang sudah ada rasa ingin tahu terhadap satu-satu perkara. Itu sebab kita bertanya. Tetapi bila kita bertanya, pertanyaan kita itu hanyalah sekadar nak tahu boleh ataupun tak boleh. Sekadar itu saja yang kita nak. Kita tak mahu bertanya apakah faktor kecemerlangan perkara yang nak kita laksanakan itu, yang nak kita ketahui itu. Kecemerlangan itu, siapa yang ingin membicarakan kecemerlangan, dia harus melihat dalam konteks maqasid syariah, maksud syariat Allah turunkan. Dia bukan sangat nak melayan tentang hukum hakam yang dia ingat benda itulah Islam. Islam ni dia terdiri daripada syariah, akidah, keyakinan kita dan akhlak. Syariat ni di sinilah kita membicarakan hukum hakam. Boleh ke tak boleh berkahwin senyap, contohnya saya bawa contoh poligami je lah sebab saya bercakap pasal poligami. Jadi ulama pun bincang, ambil kira faktor itu, panjanglah ceritanya ya, maksudnya saya ringkas saja. Boleh buat. Jadi berbondong-bondonglah orang buat kahwin senyap, tipu bini apa semua ni. Sebab hukum tak halang. Itu masalah bila kita menggunakan pendekatan hukum. Kita ingat hukum tak halang, kita buat. So tak ada masalah tipu bini. Kita lembutkan perkataan tipu tu dengan bukan tipu, tapi kita menjaga hati. Apa lagi? Apa yang biasa kita gunakan? Macam-macam lah untuk kita nak sedapkan hati kita bahawa kita tu tak berada di pihak yang salah, kerana hukum telah pun menyebelahi kita. Tapi hanya setelah kita memakai hukum dan setelah kita membuat perilaku yang so-called melepasi hukum tu, berkahwin senyap, menipu isteri dan berkahwin secara senyap-senyap, apa jadi lepas tu? Dari segi statistiknya, walaupun tak ada perangkaan yang tepat, tetapi dari segi imbasan umum lah, dari segi kacamata setakat apa yang kita lihat, sikit ke golongan orang yang bernikah tipu ni bercerai-berai? Tak banyak ke? Tak ada. Sikit sangat. Boleh abaikan faktor tu. Boleh abaikan fakta seolah-olah boleh je nikah senyap ni kan. Kita boleh abaikan. Hakikatnya di depan mata kita, kes bercerai-berai, baik sama ada daripada isteri yang pertama ke isteri yang terbaru ke dan sebagainya, terlalu banyak. Saya tahulah sebab saya saban hari buat konsultasi. Orang datang, sama ada datang jumpa ataupun telefon saya. Saya boleh bercakap perkara itu kerana saya faham betapa kroniknya situasi pernikahan senyap kerana hukum membenarkan, tetapi lepas tu pengamal tu tak tahu nak buat apa dalam mengharungi rumah tangga poligami. Itu sebab bila kita berbicara tentang poligami, kita bawalah dalam pendekatan maqasid syariah. Kena fikir kenapa Allah turunkan syariat ini. Saja-saja ke nak bagi lelaki ni boleh kahwin syok-syok, kan? Tak boleh tinggal. Tak, Allah turunkan syariat bersebab, kena kaji. Dan semua syariat yang Allah turunkan tu tak lain dan tak bukan untuk menatijahkan kekuatan kepada umat dia. Bila umat melaksanakan syariat itu dengan betul, dia menatijahkan kekuatan. Dia mesti begitu. Dia tak ada satu syariat pun yang dilihat saja-saja je aku buat syariat ini untuk nak atasi masalah ni saja-saja je. Tak ada. Setiap satu syariat itu sangat-sangat berseni melaksanakannya. Melaksanakan solat pun cukuplah.
Kalau setakat solat, Allahu Akbar, Bismillah, tak lebih daripada itu, turun tunduk, naik, apa, sujud, rukuk, apa semua tu. Tapi jiwa tak ada merasa sedang berhadapan dengan Allah, tak ada rasa takut. Tak ada maknanya satu solat itu. Itu sebab satu-satu perkara mesti dilihat dalam maksud syariat. Sangat penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Lagi satu yang saya nak sentuh sekarang ni, oleh kerana kita dah tak puas hati dengan orang lain, kita bawa isu adakah tinggal sebumbung ni sampai satu ke tahap bid'ah. Sampai masa bila perkara yang Rasulullah tak lakukan itu, tak ada larangan, tak ada juga suruhan, tetapi itu dikatakan bid'ah. Pertamanya, apa pentingnya kita nak membid'ahkan amalan orang tinggal sebumbung ni? Dia merosakkan umat ke? Bimbang nanti bila ramai sangat orang tinggal sebumbung di Malaysia ni, orang yang berpoligami tinggal sebumbung, terfitnah ke syariat kita ni. Orang yang tinggal sebumbung boleh bekerjasama, boleh berkomunikasi dengan baik, boleh beraktiviti dengan baik, terserlah keharmoniannya. Disebabkan itu boleh terfitnah ke syariat ni. Kalau kita nak bawa isu bid'ah, kenapa kita tak kata tipu isteri itu bid'ah? Rasulullah tak buat juga. Tipu isteri tak ada. Perkahwinan mendahulukan berkahwin dahulu dengan Safiyah, kemudian balik ke Madinah, baru menceritakan kepada isteri-isterinya, itu bukan tipu. Tapi kita tipu. Itu bukan bid'ah ke? Okey. Seorang tinggal Johor, seorang tinggal Perlis, berpoligami. Itu bukan bid'ah. Sebab Rasulullah tak buat benda tu. Semua isteri-isterinya berdekatan, sangat hampir. So itu bukan bid'ah. Jadi apa motif nak bawa isu ni sampai ke tahap bid'ah? Apa niat sebenar yang ada dalam hati kita menimbulkan perkara ini? Kita sakit tang mana sebenarnya bila kita nak, dia mesti ada niat. Bila kita bercakap, kita mesti ada niat. Niat ni jadi masalah orang nak baca, kan? Kita je yang tahu apa sebabnya. So balik-balik nak timbulkan isu ni. Saya dah cakap, isu tinggal sebumbung lebih kepada pengurusan. Ada orang cakap nak jimat. Ya, kalau benda tu boleh menjimatkan, apa masalahnya? Kita rugi tang mana? Memang disuruh kita berjimat tu. Ya, kalau untuk berjimat. Tapi pengurusan yang paling penting adalah pengurusan. Bagaimana menguruskan isteri-isteri dari segi keselamatan, dari segi emergency. Semuanya di depan mata. Dari segi memudahkan kerjasama isteri-isteri. Biarlah timbul berapa kali pun, berapa puluh kali, berapa ratus kali pun isu cemburu. Tetapi cemburu itulah yang akhirnya bakal mendekatkan lagi hati isteri-isteri. Lama kelamaan. Setiap perkara yang kita buat ada penat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Cemburu pun ada tahap penat dia. Isteri-isteri saya pun dulu asalnya cemburu juga. Walaupun duduk serumah. Itu sebab saya banyak peraturan dalam keluarga saya. Tapi bila semuanya sudah in place dan masing-masing dah boleh berbaik sangka, dia datang satu nikmat, perhubungan yang baik. Terasa sangat hubungan adik kakak sesama mereka. Dia ada proses yang kita kena lalui. Itu yang Rasulullah cuba nak tunjukkan. Itu maksud syariat sebenar. Kenapa Rasulullah mendekatkan juga isteri-isterinya itu? Soal dia serumah tak serumah, apa bezanya? Yang penting perhubungan sosial itu berlaku.
Saya tak fahamlah orang yang sakit hati sangat berkaitan dengan orang-orang macam kami yang boleh duduk serumah ni. Saya tak nampak benda lain melainkan hasad. Itu sahaja. Jadi sudah-sudahlah nak meracuni pemikiran orang awam. Sepatutnya kita menumpukan kepada isu-isu bagaimana mewujudkan keharmonian. Fikir banyak ke arah itu. Buat tulisan, buat perkongsian ke arah itu. Bukan sangat memperjuangkan hak-hak wanita dan sebagainya. Saya dah cakap yang memperjuangkan hak wanita adalah lelaki, bukan perempuan. Bila perempuan yang perjuangkan, dia jadi emosi. Lelaki yang mempunyai pemikiran yang betul, mindset yang betul lah yang sebenarnya akan memperjuangkan wanita. Rasulullah itulah yang memperjuangkan wanita pada masa itu. Dan dia mendesak sahabat-sahabat lain pun memperjuangkan. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang berlaku baik kepada yang berlaku baik di kalangan kamu, dan orang yang paling hadis tu ya, Allahu Akbar. Saya baru je tulis. Saya bila bercakap macam ni lah, kadang-kadang tertinggal ya. Tapi tuan-tuan fahamlah maksud tu ya. Bagi orang yang baik imannya adalah yang berlaku baik terhadap isterinya. Hadis tu jelas, suruhan Rasulullah kepada para sahabat. Kerana pada masa itu para sahabat pun ramai yang tidak berlaku baik terhadap isteri pada masa itu. Sebab ikutan jahiliah tu terbawa-bawa walaupun sudah Islam pada masa itu. Jadi Rasulullah kena ingatkan, kena buat peraturan begitu. Kita senang-senang tipu isteri, kan? Menidakkan hati dan perasaan isteri. Itu bukan cara dia. Jadi bila saya bercakap tentang poligami yang menghampiri, saya tak kata menepati syariat. Saya tak berani cakap apa yang saya cakap ni menepati syariat. Kod-kod ada yang tak betul. Tetapi setidak-tidaknya saya ada satu pemikiran yang cuba mendekatkan, menghampiri syariat itu. Setidak-tidaknya itulah maksud saya dalam berkata-kata ni. Dalam setiap apa yang saya katakan, setiap seminar, siapa yang dah pergi seminar saya, satu hari yang biasanya saya buat, dia akan faham tahap apa saya bercakap. Ilmiah ke, tak ilmiah ke, dia akan faham. Setiap saya cakap, saya hadirkan bukti, sandaran dia. Saya tak cakap kosong tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak cakap benda yang sia-sia. Saya bukan bawa ajaran Hisham Nahmat. Sebelum saya nak buat presentation, saya akan kaji dulu, saya baca dulu, saya make sure dulu sedaya mungkin saya. Tapi anda semua senang-senang membuat telahan yang akhirnya sebenarnya merugikan orang yang sedang berjuang di dalam memperjuangkan, memurnikan syariat. Saya nak ingatkan dengan rakan-rakan saya yang di dalam NGO saya, Pertubuhan Poligami Harmoni. Pertamanya kena ingat, idea nak menubuhkan harmoni itu hasil sekelumit orang berbincang, hadirkan kekuatan, tubuhkan. Sebelum daripada itu orang hanya bercakap nak tubuh. Tak tubuh juga. Bila saya hadir, come into the picture, saya ni bukan jenis orang yang banyak cakap. Saya lebih banyak buat daripada bercakap. Tertubuh ni harmoni. Dan matlamat saya adalah nak memperjuangkan syariat poligami ini. Itu sebab saya hadir. Ada siapa yang boleh dekat sini nak menafikan tagline yang harmoni pegang itu, memurnikan syariat itu terfitnah, itu datang daripada orang lain? Tagline itu saya yang buat.
Dan kalau tuan-tuan dan perempuan rasa, ahli-ahli harmoni sudah merasakan mereka sudah cukup baik, sudah cukup boleh berdiri sendiri, silakanlah. Ya. Silakan. Saya tak tergamak nak menghabiskan ayat. Ya. Sebab saya rasa sudah ada satu movement ke arah itu sekarang ini. Well, kami boleh bergerak sendiri, tak ada harmoni pun. Tak ada masalah. Daripada kita menunggang harmoni untuk kepentingan kita sendiri, lebih baik kita tinggalkan. Sebab ini wadah untuk memperjuangkan, bukan wadah untuk penuh kocek sendiri je. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa sedih dan rendah diri. Ya. Saya menyeru, perbetulkan kembali mindset kita, niat kita terhadap perjuangan ini. Ini bukan benda main-main. Untuk berada dalam harmoni kena ada jiwa, tuan-tuan. Kita akan diserang daripada pelbagai sudut. Jangan kita syok sendiri je. Kita tak pergi ke medan yang betul-betul terbuka lagi. Kita sangat baru. Kita masih bermain di kalangan kita je. Jangan berbangga dengan pencapaian yang kita ada sekarang. Kita belum teruji hakikatnya. Cukuplah setakat itu luahan hati saya. Saya yang tak pandai nak menipu diri ni. Ya. I speak my mind. Saya tak kira siapa pun. Dan saya tak kira kesan. Itulah saya. Ya. Jadi perbetulkan kembali mindset yang ada, niat, agar syariat ini terbela nanti insya-Allah. Untuk itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.